perubatan Islam ni dia tak samalah macam mana perubatan bomoh. Biasa kita tengok orang letak bomoh, masuk pintu rumah aja orang dah tahu dah. Dia kata ni sakit, ni sakit, ni sakit ni. Cuma kita kena faham lah. Bila seseorang tu dia tahu seseorang tu sakit apa, sebelum orang tu cerita, di sana sebenarnya ada satu benda yang tak kena. Tak kena daripada sudut apa? Sebab secara umumnya manusia dia tak tahu perkara gaib. Kan? Sakit apa dan sebagainya. Kalau orang tahu itu kelebihan dia, tak. Benda tu mungkin ada hubung kait dengan jin yang dia bela. Khadam yang ada pada dia mudah sebut tentang jin lah. Yang mana jin tu sendiri dah pergi scan badan orang tadi tu. Apa masalah dia dan sebagainya. Bila mana kita masuk, tak payah cerita dah, saya tahu A sampai Z dah. Kita bagi orang Melayu kita ni, kita rasa macam tu, hebat Tok Bomoh ni. Belum cerita dah tahu kan. Jadi kita rasa benda tu satu benda yang power kan. Tapi sebenarnya benda tu tipuan daripada syaitan. Tipuan daripada jin. Sebab apa? Sebab bila mana seseorang tu dia boleh tahu perkara-perkara yang gaib ni, biasanya orang kita ni dia akan, orang kata apa, kagum lah dengan orang tu. Macam mana boleh tahu? Sedangkan aku tak cerita lagi. Jadi kita jangan terpedayalah dengan cara yang macam tu. Sebab itu awal-awal setiap mana rawatan Islam, kita akan tanya dulu sakit apa yang dialami, dan lepas kita ruqyah kita akan tahulah apa punca, insya-Allah. Cuma secara tepatnya wallahu alam, hanya Allah Taala yang Maha mengetahui. Saya terus menerus tak dapat tidur. Hanya tidur semalam sekejap, 5 minit 10 minit dah terjaga. Dalam 10 minit terjaga. Terus menerus hinggalah daripada malam ke pagi, dan siang tak dapat langsung. Nak melelap pun tak dapat. Bermakna malam tak boleh tidur. Tak boleh. Maksudnya tidur. Siang pun tak boleh. Ya. Maksudnya waktu ataupun yang kata boleh lah kadang-kadang terlena tu, yang mana tak lama lah. Maksudnya dalam 5 minit macam tu, tiba dia tersedar. Ya. Membawa sampai pagi lah. Begitulah. Apa yang kita fikirkan masa yang kata tak boleh lelap tu? Kebiasaannya. Tak ada dipikir. Takut ke? Tak ada. Berdebar ke? Tak ada. Hanya tiba-tiba saja bila kita terasa nak lena sekejap, kita jaga. Begitulah. Semua tiba-tiba tu, hanya nak lena sekejap je, dia sekejap. Dah berapa lama? Bulan-bulan dah. Makna cuma mata je lah tak mau lelap. Tak mau lelap. Kita cuba paksa nak lelap pun tak boleh lelap. Tak mau. Dan nak mengenang, tenangkan hati tu, nak tidur macam tu, tak boleh. Tu sejak pada dia sakit ni, mulalah pandangan dia dah macam kabur. Jadi dia takut tau. Bila mata tu kabur, dia takut akan hilang penglihatan. Mungkin Encik ingat tu lah. Itu salah satu asbab jugalah yang buatkan kita fikir. Betul. Ya. Betul. Ya. Apa semua macam-macam, tak pergi makanan laut. Maksudnya benda-benda yang gatal ni lah. Tapi bila tak makan pun dia jadi juga. Makan pun dia jadi. Okey, cuma dalam pandangan rawatan Islam, bila sebut tentang gatal ni, dia ada juga kadang-kadang hubung kaitnya dengan masalah gangguan. Sebab bila kita sebut tentang gangguan ni dia memang melibatkan darah seseorang. Sebab Nabi SAW sebut pada kita, asyaitan yajri min bani Adam majrad dam. Syaitan ni bila mana dia masuk dalam tubuh anak Adam tu, dia akan berjalan melalui urat saraf. Jadi tak mustahil lah yang kata gatal tu sebenarnya dia datang daripada darah. Mungkin darah yang kotor dan sebagainya, maka dia akan timbul gatal dan sebagainya. Itu antara apa yang doktor sebut lah, berkaitan dengan darah dan sebagainya. Dan kita rawatan Islam bila sebut tentang masalah darah kotor, darah tak pam dengan betul, darah tak jalan dengan lancar dan sebagainya, dia mungkin ada hubung kaitnya juga dengan gangguan. Hubung kaitnya dengan gangguan. Sebab tu dia jadikan seorang tu badan dia gatal dan sebagainya. Sebab tu saya pernah rawat sebelum daripada ni, masalah penyakit gatal tu dia perempuan yang gatal kulit tu, asal-asal dia tunjuk dekat saya, bila dia selak dia punya lengan di sini, saya tengok kiranya diorang kata sampai jadi macam kudis buta tu. Kesian. Dia kata bukan dekat sini je ustaz, dekat badan-badan saya apa ni semua, memang ada ada yang tempat yang lagi teruk ni kan. Jadi datang takdir Allah Taala, dia jumpa dengan saya. Kita pun cuba ruqyah dan rawat dia dan sebagainya. Bila mana saya ruqyah dia, ada tindak balas
daripada gangguan lah. Dia jadi mual, dia rasa nak muntah dan sebagainya. Jadi saya rasa ni ada masalah gangguan yang tak kena ni. Jadi bila mana kita buat rawatan dan sebagainya tu, alhamdulillah lah, dalam 4 kali ke 5 kali rawatan, Allah Ta'ala izin, dia sembuh lah. Dia sembuh lah, artinya hilang lah gatal pada kulit dia tu. Cuma masalah yang masih lagi belum selesai pada dia, kulit gatal dah selesai. Cuma dia gangguan lain pula datang, dia jadi mudah emosi. Dia jadi mudah emosi. Sebab tu saya nak tanya juga, daripada sudut emosi tu macam mana? Itu kena tanya makcik lah. Memang semua tak betul, tak kena je lah apa yang Kan? kita buat tu. Sebenarnya Kita buat apa yang kita buat macam ni, dia kata tak betul lah. Kita kata dia cakap macam ni, lepas tu kita ulang balik, dia kata dia cakap lain. ya. Jadi semua bila kadang-kadang nak tidur tu, Ya. dia susah nak tidur tu, makcik cakap dengan dia bawa berzikir. Ya. Kita makcik duduklah sebelah dia. Ya. Lepas tu kadang macam dia marah. Dia kata bawa istighfar, bawa zikir, semua. Dia kata cakap boleh lah, kata dia. Dia tak biasa, kata Haji kata biasakanlah, cuma Yalah. kawan, kata kan. Betul. Dia kata tak boleh, dia kata Haji kata boleh, dia kata. Yalah, betul. Dia macam melawan. Saya. Okey, memang benda tu bila sebut cerita, bila mana kita suruh zikir, dia rasa macam nak marah dan sebagainya, beremosi dan sebagainya. Benda tu mungkin tindak balas daripada gangguan yang dia alami ni lah. Sebab tu kalau kata tidur ni salah satu antara tanda orang yang kena ganggu juga, dia ganggu seorang tu tidur jugalah. Dia ganggu orang tu tidur. Sebab tu kalau dalam rawatan Islam dipanggil al-araq. Al-araq ni maksudnya gangguan pada tidur. Sebab memang malam Allah Ta'ala jadikan untuk seseorang tu berehat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu adalah untuk sebagai waktu berehat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk mencari rezeki, mencari rezeki, mencari kerja dan sebagainya. Jadi bila mana kita dah tak normal, maksudnya malam tak boleh nak tidur, kan? Bahkan malam tak boleh tidur, siang pun kita tak boleh nak tidur, maka benda tu tidak dia boleh mengganggu daripada sudut kesihatan fizikal kita jugalah, selain daripada gangguan tu sendiri. Sebab itu ada doktor, dia sampaikan pada saya, dia bertugas di IJN, dia kata, Ustaz perasan tak hari ni banyak orang yang umur muda-muda, hidup dia sihat, exercise setiap hari, gym apa ni semua, tak tahu-tahu meninggal dunia sebab jantung. Itu ramai memang betul. Ada instruktor apa ni gym, orang yang pakar diet, makan jaga, meninggal dunia, tanya pasal apa? Jantung. Okey, saya tahu tak sebab apa? Saya tak tahu. Dia pun jelaskan pada saya, antara asbabnya kerana tidur yang tidak berjadual. Malam bersengkang mata. Sebab apa? Ni, tablet, handphone, gadget apa ni semua kan. Kadang-kadang tengok TV sampai lah ni kan, TV berapa ratus channel kadang-kadang kan. Dia tengok sampai ke pagi dan sebagainya. Jadi itu punca yang mana salur dalam jantung tu tersumbat. Sebab bila mana kita tak tidur malam, dia kata ada satu cecair yang ada pada tubuh badan kita tu, dia akan jadi seperti mana kolesterol yang akan menyekat salur jantung tu, dia akan blok. Dia lebih teruk dan lebih dahsyat daripada pemakanan. Maksudnya orang yang kalau tak jaga makan pun memang boleh asbab dia blok lah. Tapi kalau kata orang yang tak jaga tidur malam ni, maksudnya selalu orang cakap berjaga malam, tak tidur-tidur, dia punya punca kepada bloknya urat pada jantung tu lebih dahsyat. Sebab itu dia kata dekat saya, betul lah Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran surah An-Naba tu, kami jadikan malam itu untuk beristirahat. Iaitu apa? Untuk bagi kita punya tubuh badan ni tenang dan sebagainya kan. Sebab itu bila mana cerita masalah tak boleh tidur, kemudian beremosi, kemudian apa lagi tadi, kulit gatal dan sebagainya, kemudian masalah-masalah yang lain jugalah kan, yang disebutkan, diceritakan tadi tu, dia ada bercampur lah antara dua. Satunya memang penyakit yang sedia ada macam kencing manis dan sebagainya, mata dan sebagainya, itu menjadi asbab-asbab penyakit lain ni juga. Tapi apa yang saya dapat kesan dan saya dapat
amati daripada diceritakan ni, memang ada unsur-unsur gangguan jugalah. Sebab daripada apa yang disebut tadi tu, dia tersentak, terkejut dan sebagainya. Dalam apa yang dia buat tu, dia sendiri pun tak perasan. Kita yang sedar ni, kita perasan apa yang dia buat. Apa yang dia buat. Sebab itu orang yang mengigau ni, dia tak semestinya mengigau tu habit ataupun perkara biasa tak. Kadang-kadang mengigau tu juga dia ada hubung kaitkan dengan gangguan juga. Sebab itu kita kalau tengok antara perkara yang para ulama sebut dalam rawatan Islam, nak tengok orang tu ada simptom gangguan ataupun tak, kita tengok kalau masa dia tidur, dia boleh tu laga gigi tu. Itu antara salah satu. Sebab apa? Laga gigi ni kita sedap boleh buat. Tak boleh. Kan? Jadi itu antara simptom dia jugalah. Simptom juga. Sebab tu gangguan ni dia satu benda yang orang cakap apa, yang rumit lah untuk kita rungkaikan. Pasal benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak. Jadi insya-Allah lah kita cuba ruqyah, dan kita cuba ikhtiar mana yang terbaik. Mudah-mudahan harapannya kita sembuhlah segera insya-Allah. Yang paling utama awal-awal yang kita harapkan malam ni boleh tidur lah. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Cuma satulah, betul lah apa yang makcik pesan tu. Maksudnya kalau tak boleh lelap mata tu, kita kena zikir. Zikir ni benda, kita tak payah cari zikir yang berat-berat, yang mudah untuk kita lafaz. Mudah untuk kita lafaz. Sekurang-kurangnya istighfar. Itu yang terbaik. Sebab istighfar ni kalau kita perasan, dia ada beberapa kebaikan yang Allah Ta'ala sendiri sebut dalam surah Nuh, dan juga ada yang Nabi SAW sendiri sebut pada kita berkenaan dengan siapa-siapa yang lazim berzikir, rajin beristighfar ni, dia akan dapat 3. Pertama sekali, wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan Allah Ta'ala akan bagi dia jalan keluar. Apa kesempitan kita? Maksudnya kita ni payah nak tidur, masalah macam-macam, sakit dan sebagainya. Itu antara kesempitan kita lah. Jadi Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dan setiap keluh kesah, Allah Ta'ala akan beri kelapangan. Allah Ta'ala akan beri kelapangan untuk kita. Allah akan bagi pelepasan daripada keluh kesah tu. Dan yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan rezekikan kepada orang yang rajin beristighfar ni, rezeki yang tidak disangka-sangka. Baik. Rezeki yang tak disangka-sangka ni, kita jangan tafsirkan dia hanya sudut harta benda tak. Ketika mana kita sakit, benda paling berharga apa dia? Sihat. Jadi waktu ni kita harap mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan istighfar, astaghfirullah tu, boleh membantu kita orang cakap apa, tenang untuk tidur, keluarkan kita daripada masalah dan sebagainya. Cuma saya selalu pesan kepada setiap orang yang saya rawat, apa yang kita buat, yakin dan pasakkan kita punya orang cakap apa, ikhtiar kita itu dengan berserah pada Allah Ta'ala bulat-bulat. Kita jangan 50-50, jangan rasa takkanlah minum air je boleh jadi tidur, aku makan ubat tidur 2 papan pun tak tidur kan. Tak. Memang kita nampak benda tu sekadar air putih, kan? Tapi bila mana kita minum berserta dengan doa dan pengharapan pada Allah Ta'ala, dialah yang menghidupkan orang dan dialah yang mematikan seseorang. Maka kita harap mudah-mudahan apa yang kita buat ni, Allah Ta'ala akan beri jalan keluar dan beri ketenangan lah, insya-Allah. InsyaAllah. Boleh insya-Allah.